يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Muka surat 282. Ar-Rabi bin Khitsam ketika di waktu pagi biasa mengambil pen dan kertas dan tiada berkata sepatah kata melainkan dicatat. Kemudian pada petang hari ia memuhasabah dirinya. Ini masih lagi dalam bab jaga lidah ya. Jadi ulama zaman dulu sampai peringkat ya, dia tak nak bercakap-cakap ya. Sehinggalah dia lebih suka ambil pen, apa-apa nak cakap dengan bini dia seolah begitulah ya, dengan orang lain ke apa benda, tulis, senang cerita ya. Abu Lais berkata, demikianlah perbuatan orang zahid. Orang zahid ni orang yang zuhud ya. Mereka menjaga benar-benar lidah dan memperhitungkan diri di dunia ini. Demikianlah seharusnya seorang Muslim membuat perhitungan amalnya selama masih di dunia sebelum diperhitungkan di hari akhirat. Sebab hisab perhitungan dunia jauh lebih ringan daripada hisab perhitungan di hari akhirat. Ibrahim At-Taimi berkata, seorang kawan daripada Ar-Rabi bin Khaisam berkata, saya telah berkawan dengan Ar-Rabi selama 20 tahun, maka belum mendengar daripadanya satu kalimat yang dapat disalahkan ataupun dicela. Ini cermatnya kawan ni Ar-Rabi ni, cermatnya dia sampai kawan dia fikir, dia kata bila dengar dia bercakap, rasa-rasanya tak ada benda yang dia cakap tu melainkan comel belaka ya. Jadi ni baguslah ya. Sebab tu Imam Syafi'i ya, bila orang tanya dia tentang pandangan berkenaan dengan hukum hakam, maka dia akan ambil batu letak dalam mulut dia. Dia kalau boleh tak nak jawab, takut terbabas ya. Ini semuanya nak gambarkan cermatnya ulama-ulama dalam bab berkata-kata. Musa bin Sa'id berkata, ketika Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu terbunuh, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi Husain nama dia, maka ada orang berkata, mungkin hari ini Ar-Rabi akan bercakap. Maka dia datang ke tempat Ar-Rabi dan memberitahu bahawa Al-Husain radhiyallahu taala terbunuh. Maka Ar-Rabi segera melihat ke langit sambil berdoa ya. Jadi ialah maknanya kena bunuh ni, kena fitnah ya. Husain tu cucu Nabi terbunuh kerana fitnah lah ya. Maka dia ingat ke ulama yang bernama Ar-Rabi ni akan bercakap ya. Tapi bila orang cerita ke dia bahawa Husain dah kena bunuh, maka dia tengok ke langit dan dia berdoa, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaib wa syahadati anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui semua yang gaib dan yang terang, Engkau yang menghukum semua hamba-Mu dalam semua yang mereka perselisihkan, dan tidak lebih daripada itu. Jadi bila orang report kat dia Husain kena bunuh, dan zaman Sayyidina Husain ni memang zaman fitnah ya. Dimula zaman fitnah ni mula zaman Sayyidina Osman, yang klimak lah, yang agak berat. Lagi klimaknya zaman Sayyidina Ali, lepas tu turun ya. Zaman fitnah dalam pemerintahan Islam ya.
Jadi bila orang cerita ke dia Husain kena bunuh tu, dia berdoa dengan doa ni je. Dia kata, Tuhan, engkau buat langit bumi, kemudian engkau tahu belaka. Hak gaib engkau tahu, hak terang engkau tahu. Hak terang tak apalah, kami pun tahu. Hak gaib kami tak tahu, engkau tahu. Jadi ginilah, engkau hukumlah. Maknanya senang cerita, siapa yang buat bunuh tu kan, yang buat fitnah ke apa benda tu, engkau hukum kan, tentang perselisihan fi ma kanu fihi yakhtalifun, apa yang diperselisihkan. Fitnah tu berpunca daripada perselisihan. Perselisihan pendapat kadang-kadang timbul fitnah. Ya. Baik, itulah doa yang dibuat dan diucap oleh Ar-Rabi'. Seorang hakim berkata, 6 perkara menunjukkan kebodohan. Pertama, marah tidak pada tempatnya, seperti marah pada seseorang, binatang atau lain-lain. Jadi tanda-tanda orang tu nampak tak cerdiknya, jenis marah ikut dan. Aku suka dia je. Nak marah ke orang. Yelah, kalau marah anak bini tu munasabah kan. Tak betul pun kalau orang kata kalau marah anak bini pun munasabah kan. Dah perangai kita suka marah kan. Bini buat silap sikit pun marah, anak buat silap sikit pun marah juga. Sampai anak pun, anak yang duduk bawah dagu dia, anak dah daging dia pun, bila ayah pergi je komen ya. Perangai ayah entah apa benda tak tahu. Maknanya tak betul lah tu. Kalau dah anak sampai peringkat anak tu komen, anak ni tuan-tuan, jahat-jahat dia pun, ya tak, jahat-jahat anak, jahat-jahat bini, kalau dia komen tentang perangai ayah dia, suami dia, memang perangai ayah suami dia tu memang tak elok lah. Sebab ayah anak ni dia tahu, aku anak, aku buat salah, aku tahu, tak apa, aku rela. Dan dia terima kalau dia kena marah. Tapi bila dia marah tak tutup pasal, tak tutup kala, tak tutup pasal kan, maka anak sendiri akan terbuka mulut dia komen. Bini pun lagu tu juga. Dia tahu aku tak apa aku rela. Aku tahu aku ni bini, aku buat salah, marah lah kan. Nampak macam mana dah aku salah. Tapi bila bini tu terkeluar daripada mulut dia, orang panggil komen lah, komen. Itu ayat yang cermat lah kan. Tak adalah bini nak beletir marah balik kepada suami. Bini yang baik, walaupun suami dia marah tak tutup pasal, dia komen gitu je lah. Habis tinggi tak boleh nak tahan, bengkak dada dia ke apa benda, dia cerita kat kawan-kawan dia, jabat. Itu habis tinggi. Mana bila cerita tu maknanya suami tu lah yang tak betul. Seburuk-buruk isteri, anak, dia tak akan cerita keburukan suami dan juga ayah dia. Tapi bila dia terbuka mulut, maknanya suami dia tak betul sangat lah tu. Jadi nak ceritanya apa dia? Jangan marah ikut suka hati. Baik. Marah pada anak bini tu munasabah. Kadang-kadang marah kat kawan-kawan, tak munasabah sikit pun. Silap sikit marah. Tak boleh lah. Kena kontrol. Jadi kalau kita ada perangai yang suka marah tak tutup pasal ni, maka itu melambangkan kebodohan kita. Jadi bodoh-bodoh ni kalau boleh, tak ada manusia nak jadi bodoh. Jadi kena kontrol lah supaya nampak cerdik. Baik. Nombor 2, bercakap yang tidak berguna. Kerana itu seharusnya seseorang yang berakal tidak bercakap kecuali jika penting dan berguna. Ini nak kait dengan lidah lah ni. Marah tadi pun lidah kan. Marah tunjuk muka, Nabi pun kadang-kadang dia tunjuk. Dia tak berkenan je, dia merah muka dia, lepas tu dia cabut lagi. Tu cara Nabi. Jadi kalau marah lagu tu, okey, tak berkenan di hati, merah muka, cabut lagi. Macam yang kita dengar sebelum ni, Abu Bakar, orang maki Abu Bakar, Nabi duduk sebab Abu Bakar diam. Sekali Saidina Abu Bakar jawab, bila jawab Nabi tak kenal, Nabi cabut lagi. Nabi boleh marah Abu Bakar kan. Tapi ialah kalau kita kata berhujah, nak marah lagu mana? Tua mentua kan, bukan masalah mentua. Standard Nabi dengan Abu Bakar tu, Nabi Abu Bakar sahabat. Nabi boleh marah atas nama aku Nabi, engkau sahabat. Aku nak suruh engkau jadi baik, aku boleh marah lalu. Aku tak pandang atas nama, dalam bab keluarga engkau mentua, aku menantu kan.
Tak apalah dalam bab rumah tangga ke apa benda, dalam bab rumah tangga, okey aku hormat kau sebagai mentua. Tapi dalam bab nak suruh jadi baik ni, aku boleh marah kalau nak marah pada Nabi. Apa pada Abu Bakar. Tapi Nabi tak. Bila tak kenal dengan Abu Bakar, Nabi cabut lari. Maknanya tuan-tuan, marah ni, dibencinya marah itu, perangai marah ikut dan ni kerana lidah, arahan daripada hati, otak pun proses, lalu diarahkan pada lidah untuk bercakap-cakap, melontarkan kata-kata yang melambangkan kemarahan. Itu yang kita kena jaga. Bercakap yang tidak guna, ya maknanya kadang-kadang kita ni bercakap ginilah yang saya boleh cerita. Kalau boleh mari masjid tu awal bagus. Mari awal sebelum sembahyang subuh ke, sebelum sembahyang maghrib ke, sebelum sembahyang syak, mari awal tu bagus. Memang itulah yang kita nak. Tapi bila mari masjid tu, duduk dalam masjid, kalau boleh jangan bercakap. Kan? Time kita duduk dalam masjid ni sekejap je. Nak banding dengan duduk lama, kalau rasa tak tahan sangat nak bercakap, keluar saja lepas isyak tu, lepas subuh ke, lepas apa, zuhur ke, lepas asar ke, bercakap. Ini dalam masjid pun bercakap. Habis sembahyang tu saya tak ada masalah. Saya rasa kalau kita nak bercakap dalam masjid, nak kata orang nak merapatkan lagi ukhuwah, cakaplah. Tapi sementara menunggu tu, orang panggil sementara menunggu sembahyang, kalau boleh jangan bercakap. Sebab itu insya-Allah kita pun dah ubah dah ni. Ini saya pergi mana-mana masjid pun saya tak berkenan rak duduk depan. Rak Al-Quran tu duduk depan. Confirm kalau masjid rak duduk depan, confirm dia tak bagi orang baca Quran. Itu je. Habis orang mari pintu sana, semayang, orang duduk semayang sini, macam mana nak langkah orang nak pergi ambil Quran, nak pergi ambil Quran sini kan. Jadi kita ubah dah sekarang ni, rak tu kita letak kiri kanan, ya. Cuma kita tinggal satu saja, mungkin satu saja rak kita akan tinggalkan untuk orang yang duduk depan, supaya dia mari ni dia tak ada sebab dia nak borak. Dia masuk masjid tengok rak Quran, ya. Dan bukan setakat itu saja, nak suruh orang ni mari masjid baca Quran ke ataupun berzikir ke. Lepas ni kita akan beli rihal tu banyak sikit, kita letak atur. Biar dia masuk masjid tu, dia sembahyang menghadap Al-Quran, habis saja sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia terus baca Quran. Kita tak nak ada sebab dia kata malas lah nak pergi ambil tepi dinding. Semua benda-benda yang menyebabkan dia rasa malas nak buat ibadat tu, kita cuba bantu dia, ya. Jadi kalau Quran duduk depan pun tak nak baca lagi, kan? Kalau dia kata tak reti baca Quran, okey, sekarang kita ada imam hafiz dah. Tunggu jadual dia tu, kita akan minta imam ni duduk di dalam masjid ni dalam tempoh setengah jam ke 1 jam sehari, untuk tuan-tuan mari betul bacaan Al-Quran, ya. Jadi semuanya ini kita nak buat, kita akan buat insya-Allah semata-mata untuk tuan-tuan bila mari masjid ni, kalau boleh lah, kalau boleh jangan bercakap, ya. Maknanya tumpukan, maknanya maksud saya jangan bercakap tu bukanlah maknanya tak boleh cakap langsung, sampai nak tegur siapa, engkau hari ni tak pergi kerja ke, kan? Biasanya tak ada kalau zuhur, boleh. Tapi orang panggil bila dah siap borak tu sembahyang sunat tahiyatul masjid, duduk baca Quran, berzikir, sementara menunggu masuk waktu zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak dan sebagainya. Dan bila ada kuliah sikit-sikit lepas maghrib ke, lepas subuh, fokus, ya, fokus kepada kuliah tersebut. Kalau subuh ni 10 minit takkan tak boleh nak sabar, ya tak? Fokus 10 minit. Maghrib tu mungkinlah agak lama, kalau rasa tak sabar, tak tahan sangat, gatal sangat lidah, keluarlah sekejap bercakap. Jadi yang saya nak sebutnya apa dia? Maknanya kalau boleh kita duduk dalam masjid tu, kita terus maknanya fokus dan tumpukan kepada ibadat kita kepada Allah. Sebab masa kita berada di luar tu terlalu banyak untuk kita nak bercakap ke, nak apa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.